Setiap Nabi tanya lagi, hang nak apa Ikramah? Ikramah kata, ya Rasulullah, boleh dia hang doa ke aku minta keampunan? Rasulullah kata, Rasulullah doa, Allah Ta'ala ampun dosa hang Ikramah. Lagi hang nak apa lagi Ikramah? Wahai Rasulullah, aku nak berjanji dengan hang ya Rasulullah. Aku depan masuk Islam ni, dulu akulah orang yang banyak bantu orang kafir untuk tentang hang. Dan bermula pada saat hari ini, aku dalam Islam, akulah orang yang akan buat pengorbanan untuk Islam. Sama ada harta aku atau nyawa aku. Sampai disebut para sahabat, Ikramah ni duduk dua tempat aja. Satu duduk dalam masjid, duduk cum mushaf, duduk sebut kalamullah, kalamullah, baca Quran, cum. Kalam. Dulu tak ada lagi kitab Al-Quran. Duduk cum mushaf. Lepas tu, bila lagi nak nampak Ikramah ni? Lepas masuk Islam ni, tak lain tak bukan duduk dalam medan peperangan. Duduk soh depan. Tu Ikramah. Sebab apa? Sebab dia berjanji dengan Nabi SAW. Dia akan korban semaksimum yang mungkin untuk Islam. Doa ni bagus sangat. Kata Syekh Raslan Zaini. Siapa yang baca dia, insya-Allah Allah Ta'ala akan ubah sikap dia, perangai dia daripada tak elok kepada yang lebih elok, insya-Allah. Dan doa ni tuan-tuan kena baca satu Muharram lagi. Tapi kita tak apalah, kita duduk lagi bulan Muharram, hari ni hari yang kelima, malam yang kelima. Tuan-tuan baca doa ni. Siapa yang baca doa ni, Allah Ta'ala akan ubah perangai yang tak elok kepada perangai yang elok. Tapi dengan amalan dia kena buat baca ayat kursi 360 kali. 360 kali ni ilhamat Tuan Guru saya pesan. Baca dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Dikira sekali. 360 kali. Bismillah, ayat kursi. Makan masa 45 minit hingga sejam. 100. 300, 3 jam. 60, lebih kurang setengah jam. 3 jam setengah lebih kurang. Dan saya rasa sendiri. Man lam yazuq la yadri. Siapa yang tak buat dia tak tahu. Tapi saya ijazah. Macam mana guru saya ijazah kat saya ijazah kat tuan-tuan. Tuan-tuan buat. Kalau tuan-tuan tak mau buat pun tak apa. Tapi kelebihan dia tu, dia mengubah sikap kita yang tak elok kepada sikap yang elok. Sempena dengan ma'al hijrah. Habis baca 360 kali ayat kursi dengan Bismillah, bersama dengan Bismillah, baca doa ni, Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Pendek tu doa dia. Tuan-tuan ikut saya baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal, Allahumma ya muhawwilal ahwal. Panjang sangat. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Habis. Dekat tu. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta apa dia? Allah yang menguasai keadaan kita. Minta Allah Ta'ala ubah keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik. Sempena dengan Mu'al Hijrah. Sempena bulan perjuangan, bulan pengorbanan, bulan persaudaraan, bulan perpaduan, bulan yang didaulatkan Islam di atas muka bumi Madinah sempena ni. Dan kita harap daulah di atas muka bumi kita satu hari nanti, insya-Allah. Ini strategik Nabi SAW.
Jadi malam ni tuan-tuan bacalah doa tu. Selagi ada Muharram ni baca doa. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala ubah diri kita lebih baik daripada sebelum ni, insyaAllah. Perjalanan ke Madinah. Ni malam ni sambungan cerita saya. Tuan-tuan kalau nak ikut siri sebelum ni, tengok ada saya hantar live yang dalam Facebook tu. Tuan-tuan boleh tengok. Saya tak tahu berapa hotel orang tengok kan. Ada berapa hotel tengok? Tak tengok, tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi sambungan daripada cerita sempena Ma'al Hijrah ni lah. Cerita yang mana perjalanan Nabi ni, ya Allah, hebat sungguh. Hebat sungguh. Waktu dekat saya cerita malam dekat Gua Hira, Jabal Sur malam. Saya tak ada cerita lagi. Saya langkau juga. Saya terus cerita dekat Suraqah bin Malik. Kan? Tapi waktu dalam gua tu, Sayyidina Abu Bakar ni gelisah, takut. Tengok depan, belakang, kiri, kanan. Bahkan nak masuk dalam gua tu pun Abu Bakar sendiri. Masuk dulu. Tengok dulu tempat tu selamat dah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tengok tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni sampai Nabi kata, kalaulah aku ni diberi peluang untuk cari kekasih, nescaya aku akan ambil Sayyidina Abu Bakar kekasih aku. Tapi sebab aku ni tak diberi peluang untuk jadikan Sayyidina Abu Bakar ni kekasih, sebab aku ni kekasih Allah, Habibullah, kekasih Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni Allah Ta'ala sebut li sahibih. Li sahibih ni ibarat dia, Nabi kata, aku dengan Abu Bakar ni, walaupun Abu Bakar ni pok mentua Nabi, macam ni, macam kita kawan lah. Aku masuk syurga macam ni. Li sahibih, sungguh. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Waktu duduk dalam gua tu, Sayyidina Abu Bakar ni takut. Takut dalam keadaan hal ehwal keselamatan baginda Nabi SAW. Ni pengorbanan tuan-tuan. Semalam saya cerita tentang perjuangan. Malam ni saya cerita tentang pengorbanan. Pengorbanan Nabi, pengorbanan sahabat. Antara orang yang paling hebat iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Waktu tu la tahzan innallaha ma'ana tu, sebelum tu dia masuk dia kena sengat, dia kena getik, dia kena patuk, tak tahu istilah guna apalah istilah apa pun, tapi dia kena satu gigitan binatang bisa sehingga dia tahan tak mau bagi Nabi ni sedap daripada tidur. Tuan-tuan, sedap daripada tidur. Nabi teramat letih. Tuan-tuan bayangkanlah Jabal Sur tu tuan-tuan, kalau pergi Mekah, tinggi dia, guru saya tengok melalui pengalaman, orang nak naik lebih kurang 3 jam. Nak panjat, nak agah bukit Jabal Sur ni lebih kurang 3 jam tuan-tuan. Kalau selalunya yang saya pergi dengan kawan saya agah naik pakai esok subuh tak pergi sembahyang jemaah, penat. Nabi ni umur 53 tahun. Agah tu, pengorbanan Nabi ni hebat sungguh. Nabi letih. Waktu tu sahabat dia Sayyidina Abu Bakar umur 50 tahun. Pun dah tua dah. 5 siri. Kita ni yang 3 siri pun tengok saja. Saya pergi Mekah tengok tu dia tak naik dah. Saya tak naik. Tapi saya doa tu, ya Allah, aku ni sebab aku tak naik ni sebab aku OKU. Tulang belakang aku ada besi, aku tak boleh naik. Kalau aku naik, aku lumpuh pula. Tapi ya Allah, jadikan pahala pengorbanan Nabi naik atas tu, aku nak juga. Sebut dekat situ, dekat Jabal Sur tu. Sebut, aku nak pahala tu. Aku tahu, aku tak layak, aku tak mampu. Aku tahu, aku tak mampu. Tapi aku nak merasai kesusahan pengorbanan baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, waktu naik tu, Abu Bakar ni risau sungguh tentang Nabi SAW. Sampai waktu tu Nabi letih, keletihan yang teramat sangat. Apabila Nabi letih, Nabi terus tidur atas riba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Tuan-tuan cuba tengok kita ni, anak menantu tidur atas riba, terkejut kita. Ni Sayyidina Abu Bakar ni pok mentua Nabi SAW. Tapi tak nafikanlah, Sayyidina Abu Bakar ni sendiri sahabat Nabi SAW. Terasa sungguh
Apabila tidur tu dah sampai nyenyok, Nabi tidur. Waktu tu lah binatang gigit dia, sengat dia, patuk dia. Dalam keadaan dia bertahan sampai keluar air mata kena pipi baginda Nabi SAW. Apabila kena pipi baginda Nabi SAW, Nabi bangkit. Kenapa Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar? Sebab apa hang menangis? Dia kata, ya Rasulullah, aku ni menahan kesakitan, sengat patukan ataupun gigit binatang besar ni sampai aku tak tertahan keluar air mata dalam keadaan aku tak sedar sampai membasahi kena pipi engkau ya Rasulullah. Rasulullah tengok dia muka terus kebiruan. Memang binatang besar ni besar sungguh, tuan-tuan. Kita kena ni semayang je. Dulu tak ada aircon. Kipas pun korang banyak. Semayang nyamuk banyak pun tampak tak berhenti ni. Cari kain hilang macam-macam, bergerak tak berhenti. Tu nyamuk pun. Ni binatang besar. Allahu Akbar. Sayang sungguh sahabat Sayyidina Abu Bakar dekat baginda Nabi SAW. Nabi bangkit. Nabi kata, awak hantar kejut aku, hai Abu Bakar. Nabi ni terus ludah je. Ludah, sembuh serta-merta. Tu mukjizat Nabi SAW. Tu saya tu, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya ada ayat ombud Rasulullah SAW. Dulu Tok Guru Harudin dia pergi Brunei. Ni saya cerita lah, muka cerita. Ada live ni. Tok Guru Harudin pergi Brunei. Sultan Brunei panggil dia. Panggil untuk apa dia? Untuk ambil sambut ombud Rasulullah SAW. Dan Tok Guru mengetuai dalam nak buat sambutan tu, nak terima ombud Rasulullah tu. Apabila sambut ombud Rasulullah tu, saya ambil nakal daripada kawan sampai kepada guru Tok Guru Harudin. Tok Guru Harudin ni ambil ombud tu, tuan-tuan. Usap ni Tok Guru ceritalah. Sampai Tok Guru ni nak pegang sampai nak terduduk, terlalu bukan berat ombud tu. Terlalu heboh sangat ombud Rasulullah SAW. Hebat sungguh Rasulullah ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sultan Brunei panggil Tok Guru Harudin pergi. Jadi Tok Guru Harudin ni minta. Sultan kata tak boleh lah. Ombud ni memang tak boleh. Kalau macam tu, kalau tak boleh, boleh tak saya nak ambil ayat ombud Rasulullah SAW. Jadi boleh ambil dengan logo spray dia turun ayat tu, ayat Zam-Zam. Jadi ayat Zam-Zam tu saya pun ada sikit ayat ombud Rasulullah SAW. Saya tu bukan ada apa pun. Saya niat nak tabaruk lah, berkat. Tuan-tuan. Ada Rasulullah dalam rumah kita ni, dia ada satu kekuatan lain, kekuatan luar biasa. Saya selalu bagi tahu dekat tuan-tuan, tuan-tuan kena ada impian nak mimpi jumpa Rasulullah SAW. Macam mana nak mimpi jumpa Rasulullah? Sekurang-kurangnya ada kitab Syama'il Muhammadiyah dalam rumah kita. Sebab apa? Sebab kalau nak kenal Nabi, mesti dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita nak kenal, nak cinta Nabi, mesti kita kena tahu rupa paras baginda Nabi SAW. Dengan cara macam mana? Dengan kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Tak cukup dekat tu, kita selawat banyak dekat Nabi SAW. Tuan-tuan, dengan selawat dekat Nabi SAW, kita ni terbayang-bayang baginda Nabi SAW. Orang kata, ulama kata pada asyik. Apabila asyik, insya-Allah mimpi jumpa Rasulullah. Tuan-tuan, tak ada benda yang nikmat dekat dunia ni melainkan dapat bermimpi jumpa Nabi SAW. Macam tu juga sahabat ni risau dekat Nabi ni lebih daripada diri dia. Macam mana berlaku dekat Thauban. Thauban ni nak pergi semayang pun jauh rumah dia dekat Madinah ni dengan dekat masjid Nabi. Apabila jauh, tiap kali pi balik memakan masa sampai 5-6 jam. Jauh perjalanan. Tapi sanggup semayang bersama dengan Nabi SAW. Tak sanggup pisah dengan Nabi SAW. Satu hari Nabi tanya, mana Thauban? Mana Thauban? Aku tak nampak dah semayang ni. Selalu dia ada sah yang pertama, duduk belah kanan. Mana dia? Nabi sahabat kata dia sakit ya Rasulullah. Dia sakit. Jom kita pergi ziarah dia. Apabila pergi ziarah dia nak sampai ke rumah dia tu, jauh rumah dia. Sampai rumah dia Rasulullah tanya, ya Thauban, sebab apa hang ni nampak pucat? Sakit apa ya Thauban?
Sauban kata, aku ni ya Rasulullah, aku sakit ya Rasulullah, tapi sakit aku ni menyebabkan aku rindu sangat tak dapat berjumpa dengan hang walaupun seketika. Ya Rasulullah, aku takut di akhirat nanti ya Rasulullah, syurga aku dengan syurga hang dekat dunia ni pun aku tak sanggup berpisah dengan hang. Dekat akhirat nanti aku kalau ditakdirkan duduk dalam syurga bersama dengan Rasulullah, tapi aku tak tahu tingkat mana syurga hang ya Rasulullah. Aku takut ya Rasulullah, di akhirat nanti aku tak dapat tengok muka hang, aku tak dapat bersama dengan hang. Sampai teratu tuan-tuan, cinta, sayang, kasih, pengorbanan yang Nabi letak pengorbanan ni. Nabi sendiri korban untuk sahabat dan untuk umat dia. Dan itu balasan korban. Yang mana Sauban kata, ya Rasulullah, macam mana aku nak bersama dengan hang di dalam syurga nanti ya Rasulullah. Rasulullah kata, aksaruhum alayya salah, banyakkan selawat kat aku. Banyakkan selawat kat aku. Niscaya hang akan duduk dekat dengan aku. Al-mar'u ma'a man ahab, atau kama qala Nabi SAW. Tu sahabat. Macam tu juga Sayyidina Abu Bakar. Sayang sungguh kat Rasulullah, sanggup tahan sakit. Kita tengok sahabat macam tu. Kita tengok tabi'in. Imam Malik mengajar ni, kena getik kena jengking, kena sengat kena jengking, tak berhenti mengajar. Sampai jatuh baru orang tahu. Sampai berhenti mengajar, baru tahu kata Imam Malik ni kena sengat, tak bergerak. Hebat sungguh cinta dan kasayang dekat Nabi SAW. Kita, sebab apa kita tak sayang dekat Nabi ni? Sebab apa? Sebab kita dah kurang amal sunnah baginda Nabi SAW. Lepas tu kita kurang selawat kat Nabi SAW, menyebabkan kita tak mau nak korban untuk tegakkan Islam. Tak mau korban macam mana Nabi SAW korban. Tuan-tuan, hebat sungguh. Apabila perjalanan ni nak sambung ni. Apabila sambung perjalanan semalam tadi, saya nak baca kitab, tuan-tuan tak ada kitab. Saya bawa kitab juga. Nak cerita dia orang yang bersama dengan Nabi SAW lebih kurang 10 orang. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Siapa lagi yang bersama Rasulullah? Amir bin Farahim. Siapa lagi? Ni hamba Sayyidina Abu Bakar. Siapa lagi yang bersama dengan peristiwa hijrah baginda Nabi SAW ni? Iaitu Suraqah bin Malik. Siapa lagi? Abdullah bin Uraqi. Siapa lagi? Ummu Ma'bad. Ni saya nak cerita Ummu Ma'bad pada ni. Tuan-tuan bisa dengar cerita Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad. Cerita dia Nabi hijrah dekat Madinah ni. Ni yang ke-8 cerita ni. Nak ikut cerita ni tak habis, tuan-tuan. Tuan Haji bisa dengar cerita Ummu Ma'bad? Bisa dengar? Alhamdulillah, ramai dah bisa dengar. Maknanya cerita ni ulang kaji. Tuan-tuan, Ummu Ma'bad ni, dalam waktu Nabi musafir tu, nak sampai dekat Madinah tu, perjalanan Nabi ni jauh. Sebab Nabi pergi kat belakang. Waktu tu Abdullah Uraqid hantar jalan yang memang pakar sungguh, strategik. Nabi SAW. Apabila pergi satu perjalanan sampai di tengah padang pasir ni, tuan-tuan, nampak satu kemah. Saya cerita, saya nak baca kitab ni tak lah. Tapi saya ada rujukan kitab Rahiqul Makhtum ni. Kitab ni yang terbaik cerita tentang sirah baginda Nabi SAW. Tempat siapa yang karang ni? Syekh Syarafud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Hak ni kata Syekh Ali An-Nadwa, Syekh Ali Allah Hasan Ali An-Nadwi, dia buat dekat Nahdlatul, Allahumma salli ala Sayyidina, Nahdlatul Nadwah di India tu, sebab berkat kitab ni. Dia relik sungguh dengan Sahih Imam Bukhari, tuan-tuan. Baca kitab ni, baca hadis Nabi, cerita tentang Sahih Imam Bukhari, cerita bab Nabi hijrah. Relik sungguh. Karangan sirah Syekh Safiyur Rahman ni, Al-Mubarak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai dekat tu, nampak dekat tengah padang pasir tu, nampak kemah. Dekat dalam kemah tu ada Ummu Ma'bad. Sampai tu Rasulullah tanya, kami ni mai jauh, nak minta beli makanan. Ada tak makanan? Wahai sahabiah. Dia sahabiah ni, Ummu Ma'bad ni tak kenal tu Rasulullah. Dia kata dalam rumah aku ni, dalam kemah aku ni, tak ada apa-apa. Air pun tak ada. Makanan apa pun tak ada. Apabila Rasulullah minta beli, tak ada makanan.
Rasulullah kata, boleh tak kami ni jadi tetamu hang? Apabila sebut negara Arab, waktu saya duduk Mesir tu, 20 tahun lepas. Orang Arab ni, orang Arab Mesir ke, Yaman ke, Arab Saudi ke, Mekah ke Madinah, orang Arab sebut minta jadi tetamu. Dia tak kisah dah. Jadi tetamu, hang nak buat apa tak apa dah. Sebab tu hak hang sebagai tetamu. Selama 3 hari. Orang Arab. Saya biasa jadi tetamu dekat Mesir tu. Orang Arab ni Masya Allah. Kalau dia jamu makan, kalau ada makan rumah dia, dia jamu ayam sekok-sekok. Kata, hebat sungguh orang Arab ni. Dia jaga sungguh tetamu dia. Nak orang Arab. Tapi lah ni tak macam tu dah. Tak macam dulu. Macam tu juga Ummu Ma'bad ni. Apabila Rasulullah kata, boleh tak aku jadi tetamu hang? Dia kata, boleh sangat. Boleh sangat. Hang ada apa dekat rumah hang ni? Suami hang mana? Abu Ma'bad kan? Abu Ma'bad suami aku, dia kata, pi mengembala kambing. Adalah 3-4 ekor kambing bawa pi. Kambing tu pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kurui. Bila Rasulullah kata, dekat rumah, dekat sini tak ada apa. Dia kata, ada sekok kambing. Kau anak darah. Orang kata, kambing muda lagi, tina. Tapi kurui. Sebab dia tak boleh pi menggembala sekali dengan Abu Ma'bad. Dia sebab dia sakit. Apabila dia sakit, dia duduk dekat rumah. Dia duduk dekat belakang ni. Nabi pi dekat kambing ni. Bila kambing betina yang masih darah ni, Nabi pi kecil kambing ni. Kurui. Sakit. Nabi lurut dia. Nabi pegang urut. Nabi pegang perut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kambing ni mesak. Kambing ni menggemuk. Dan Nabi lurut susu. Keluar susu banyak. Minta ke Ummu Ma'bad. Mai bekah. Wahai Ummu Ma'bad. Bagi bekah. Bagi penuh susu. Satu-satu bekah susu penuh. Nabi kata, isyrab. Minum. Wahai Ummu Ma'bad. Sepatutnya tetamu yang minum dulu. Ataupun orang yang urus kambing tu, yang minum dulu. Tapi tak, Nabi mulia Ummu Ma'bad ni. Nabi kata, minum Ummu Ma'bad. Dia pun minum. Minum sampai kenyang. Lepas tu baru Nabi minum, sahabat minum, orang lain baru minum. Sahabat kata apa dia? Tu dia hebatnya mukjizat Nabi SAW. Ada je Nabi dalam rumah kita, tuan-tuan. Ni yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang saya ambil tabaruk berkat. Saya sebut kat tuan-tuan, saya mengaji dengan Syekh Nuruddin. Dalam rumah kita ni, kalau ada Sahih Imam Bukhari, takkan terbakar rumah kita, takkan dimasuk penyamun, takkan hilang barang rumah kita, takkan tenggelam banjir rumah kita. Saya tanya Syekh Nuruddin, sebab apa? Sebab apa dengan ada kitab Sahih Imam Bukhari, tak tenggelam banjir, tak terbakar rumah, tak dimasuk penyamun? Syekh Nuruddin kata, zikrus salihin tatanazzalur rahmah. Sebut nama orang soleh, turun rahmat berlimpah ruah. Ada orang yang lebih soleh selain Nabi Muhammad SAW? Tak ada orang kan tuan-tuan? Kau tuan-tuan di sini orang yang paling soleh. Kutlah mana tahu. Nak abang kata berkat sungguh. Saya menikmati, merasai tuan-tuan. Maknanya betul Imam Bukhari ni tulis guru, nama guru dia lebih daripada 1,000 orang. Kalau lebih daripada 1,000 orang ni ramai sungguh, rahmat turun melimpah ruah berkat kitab tu. Bayangkan dalam rumah kita kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, berkat sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa ada ayat Zam-Zam nak ambil ayat umbuk Rasulullah ni, saya bagi dengan syarat dia mai ayat Zam-Zam. Saya tuang. Sebab saya dapat ambil umbuk Rasulullah tu sikit. Ada berkat Tok Guru dia mau balik. Kalau tuan-tuan pi dekat Taman Melewar, kat Bangi, rumah dia dekat Bangi dah ni, Darul Syifa kat Bangi tu, adalah rumah dia yang umbuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang dapat ni orang yang terpilih je. Alhamdulillah tuan-tuan, ambil berkat tabaruk. Macam tu juga. Sebab berkat Ummu Ma'bad ni merasai. Dan Rasulullah pun minta izin keluar jalan terus perjalanan dia. Terus perjalanan balik Abu Ma'bad. Suami dia balik. Ni dapat mana susu banyak ni? Ambil mana susu banyak ni? Dia kata tadi ada tetamu mai rumah kita. Rupa dia macam muka dia sangat indah, cantik, orang dia sangat lembut, baik. Nabi ni cakap baik, halus sungguh.
Tuan-tuan, ni para anbiya, orang yang malu, cakap lembut. Kita ni kalau duduk rumah orang sebagai tamu, tak ada malu, tengok sana, tengok sini, tak ada. Nabi tak, bukan macam tu. Ni yang Nabi ajak kat kita ni, sifat Nabi ni sifat pemalu, lemah lembut. Allahu Akbar. Lepas tu, oh itulah Nabi Muhammad yang disebut Nabi akhir zaman. Menyebabkan tuan-tuan, Nabi terus perjalanan hijrah. Perjalanan Nabi ni jauh tuan-tuan. Jauh perjalanan Nabi SAW ni. Inilah pengorbanan tuan-tuan. Yang mana kita kena buat pengorbanan. Apabila Nabi hijrah sampai di Madinah. Dia sampai ke Madinah. Kalau kita baca ni, ada lagi dah dia cerita-cerita tu. Tapi esok rakamanlah dah untuk cerita mak hijrah. Esok saya kuliah di Sentua. Sampai kat Madinah tu, apa yang Nabi buat? Nabi persaudarakan di kalangan Aus dan Khazraj. Ni, kita masuk persaudaraan. Sampai di Madinah, Nabi satukan Al-Ansar dan Al-Muhajir. Nabi satukan ni, menyebabkan barulah tertegak dengan perpaduan. Penyatuan umat ni, tu yang saya malam usrah dengan Tuan Guru Ustaz Ahmad Ali. Nakik dalam online semalam balik ke-10 malam usrah. Tuan Guru sebut apa dia? Nata'awanu fi ba'di ma nata'awanu ma'a ba'dina fi maktafat nafi wa yatanaza'u fi makhtalafna alaih atau kama qala. Dalam usul fiqh sebut, kita ni bersatu, kita ni boleh berpakat. Boleh Allah tolong menolong. Allahumma salli ala sayyidina, bersepakat dengan satu benda. Maknanya untuk jatuhkan Pakatan Harapan ni tuan-tuan, Piala Raya ni dah dekat dah ni. Tok Guru sebut tak lama dah, dijangka bulan 10. Bulan 10 ni kita nak masuk kali ni, kita nak menang tuan-tuan. Apabila nak menang tuan-tuan, Tuan Guru sebut kita nak menang dengan 90, kita menang parlimen. Untuk kita menguasai. Lah ni, kita tak menguasai. Apabila kita tak menguasai, kita tak ada kuasa nak buat. Tu yang saya pergi ziarah pada Sanusi, pada kata pada lebih baik kita ni bermusuh dengan orang cerdik daripada kita bermusuh dengan orang bodoh. Ibarat dia apa? Kita ni duduk dalam kepimpinan. Kita duduk dalam sebahagian kerajaan. Tapi kita tak boleh buat apa benda. Kita tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab kita ada 3 menteri. Sikit. Oleh sikit, kita tak ada majoriti. Kita minoriti. Kita tak boleh buat yang tu. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan. Apabila Islam merintah ni, apabila kita merintah ni, apa yang kita tak buat kalau diberi kesempatan? Tengok Haji Sanusi. Lesen judi, batal. Tak ada sambung dah. Kalau di Kelantan tu, apa yang tak buat Tok Guru? Bak riba tak ada dah. Duit kerajaan selamat daripada riba. Arak tak ada dah. Perzinaan tak ada dah. Maknanya tu, orang kata apa? Apabila kita bersatu, sejarah Islam jatuh ni, pada dia orang Islam pecah. Ni yang kita takut berulang kali ni. Zaman lah ni, orang kafir ni, dia memang pecah perintah kita. Dia ambil kesempatan ni, yang kita takut sungguh-sungguh ni, tu yang kita boleh berlapang dada, maaf. Kalau benda yang kita tak sepakat, kita boleh berlapang dada. Fi makhtalaf alaih. Kita boleh, benda yang tak beza pendapat ni, kita boleh berlapang dada. Contoh dia buat mazhab. Diperlih dah. Contoh dia buat apa ni? Buat tarikatnya, buat puaknya, ada yang UMNO, ada yang kuat PAH, ada yang kuat bersatu. Kita boleh berlapang dada tuan-tuan. Ni kata ikhwah ni. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ni orang yang bersaudara. Saudara apa dia? Saudara akidah. Sekecil-kecil kata Syahid Hasan Al-Banna, sekecil-kecil ukhuwah kita ni, iaitu kita boleh berlapang dada dengan saudara kita. Sebesar-besar ukhuwah, sebesar-besar ukhuwah akidah kita ni pada, kita boleh mendahulukan hak yang kita nak untuk saudara kita. Tu hebat tuan-tuan. Yang ni yang Nabi SAW menyatukan kaum Muhajir dan Ansar. Aus dan Khazraj menyebabkan apabila satu mereka ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Islam dapat tertegak dapat didaulatkan di atas muka bumi Madinah waktu tu. Zaman Nabi SAW. Tuan-tuan, ni semua dengan pengorbanan. Ni semua dengan ilmu persaudaraan. Ni semua ilmu dengan perpaduan. Jangan orang Islam jangan berpecah. Lah ni orang kapiak memang dia ambil kesempatan. Tuan-tuan, masuk Islam siapa dia? Waktu Nabi dah buka kota Mekah. Sampai waktu Nabi buka kota Mekah tu, ada seorang yang Nabi isytiar 4 orang ni boleh bunuh. Jumpa boleh bunuh. Siapa dia? Antaranya Ikramah bin Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Ikramah ni, tuan-tuan, jahat tak jahat, dia ni lah yang menyebabkan Nabi kata boleh bunuh Ikramah ni. Waktu Nabi isytiar orang yang boleh layak bunuh. Tapi apabila Nabi buka kota Mekah, dia lari pergi Yaman. Setahun lepas tu dia mai jumpa Nabi SAW. Dia masuk Islam, tuan-tuan. Nabi ni kata, ahlan wa sahlan, rakibul muhajir. Nabi sebut dekat ni Ikramah. Ni mai lah orang yang tunggang untuk orang muhajir ni. Ikramah mai. Itu Nabi isytiar antara 4 orang yang boleh bunuh, termasuk Ikramah. Tiba-tiba Ikramah mai setahun selepas buka kota Mekah. Ikramah mai masuk Islam. Nabi sambut Ikramah. Hai Ikramah, hang nak apa Ikramah? Tadi Nabi semua bunuh. Nabi isytiar 4 orang ni boleh bunuh. Jumpa tak mana-mana bunuh. Dendam yang tersumat. Tapi dengan kemarahan Nabi SAW, mai Ikramah masuk Islam. Apabila masuk Islam, tuan-tuan, Ikramah sebut apa? Rasulullah sebut apa ke Ikramah? Sebut ya ahlan wa sahlan, rakibul muhajir. Ikramah mailah sambut Nabi dalam keadaan seronok sungguh. Lepas tu jumpa Ikramah, hang nak apa Ikramah? Ikramah kata, ya Rasulullah, boleh tak hang doa kat aku, Allah Ta'ala ampun segala dosa aku. Dosa Ikramah ni banyak lah. Yang paling besar apa dia? Dia bunuh pak saudara Nabi SAW, Hamzah. Sampai Nabi taram. Nabi suruh siapa jumpa dia bunuh. Tapi sebab masuk Islam, dengan Islam ni, dengan penyatuan umat ni, dengan persaudaraan ni, dengan perpaduan ni, Nabi boleh terima Ikramah. Setiap Nabi tanya lagi, hang nak apa Ikramah? Ikramah kata, ya Rasulullah, boleh tak hang doa ke aku minta keampunan? Rasulullah doa, Allah Ta'ala ampun dosa hang Ikramah. Lagi hang nak apa lagi Ikramah? Wahai Rasulullah, aku nak berjanji dengan hang ya Rasulullah. Aku depan masuk Islam ni, dulu akulah orang yang banyak bantu orang kafir untuk tentang hang. Dan bermula pada saat hari ini, aku dalam Islam, akulah orang yang akan buat pengorbanan untuk Islam. Sama ada harta aku atau nyawa aku. Sampai disebut para sahabat, Ikramah ni duduk dua tempat aja. Satu duduk dalam masjid, duduk cum mushaf, duduk sebut kalamullah, baca Quran, cum. Kalam. Dulu tak ada lagi kitab Al-Quran. Duduk cum mushaf. Lepas tu, bila lagi nak nampak Ikramah ni? Lepas masuk Islam ni, tak lain tak bukan duduk dalam medan peperangan. Duduk soh depan. Tu Ikramah. Sebab apa? Sebab dia berjanji dengan Nabi SAW. Dia akan korban semaksimum yang mungkin untuk Islam. Dia akan berjuang untuk menangkan Islam. Sampailah Nabi SAW wafat. Dia tak wafat lagi Ikramah ni. Apabila tak wafat lagi, duduk zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, antaranya perang Yarmouk. Perang Yarmouk ni perang yang terbesar. Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Awal pergi perang Yarmouk ni, tuan-tuan, orang Islam ni berceramah. Waktu tu Ikramah bangkit, ajak semua saudara. Waktu tu banyak peperangan dengan saudara-saudara, nak bunuh saudara. Bangkit, ajak saudara-saudara dia, siapa yang nak mati bersama orang aku dalam peperangan ni, untuk mati syahid. Cinta sungguh mereka dengan Islam, cinta dengan kematian, tuan-tuan. Ikramah dan ambil bai'ah lebih kurang ramai satu soh dalam peperangan Yarmouk tu, berjanji nak mati. Kalau pergi perang nak mati. Waktu tu selepas dah berjanji berceramah perang Yarmouk ni gentil sangat, Ikramah cedera, tuan-tuan. Cedera yang teramat teruk sehingga nazak nak mati. Bila nak mati tu, tuan-tuan,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 8 ayat. Orang nak mati ni semua 8 ayat, tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba mati tengok. 8 ayat. Dia 8 ayat. Saya pun 8 ayat juga. Apabila 8 ayat, waktu tu Allah Ikramah ni 8 ayat nak mati. Sakarat. Tapi dia tengok sebelah dia. Dia tengok sebelah siapa dia? Ayyash. Ayyash tengok Ayyash, saudara dia. Dia kata pergi bagi ayat ni ke Ayyash. Ayyash nak mati. Ayyash dapat bagi ayat. Ayyash ni pun 8 ayat. Nak ayat. Dalam medan pertempuran ni nak mati. Ayyash tengok dah orang main nak bagi ayat ke Ayyash. Tengok sebelah pula saudara dia, Haris. Haris kata nak ayat. Dia kata hampir bagi kat saudara aku Haris. Pi bagi ke Haris. Haris kata, "No, Ikramah, dapat ayat no. Pi bagi ke Ikramah. Yang mana berbai'ah nak mati syahid ni, pi bagi." Pi 3 orang mati habis. Tu dia ukhuwah sampai teratur, tuan-tuan. Allahu akbar. Kita ni gaduh tak habis-habis. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab tak ada kemanisan iman ni, tuan-tuan. Yang Nabi sebut salasun man kunna fi wajada halawatal iman. Tanda-tanda orang yang ada halawah kemanisan iman ni 3 perkara. Ayyuhibballah, antaranya dia cinta Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia cinta saudara dia tak lain tak bukan kerana Allah. Ni antara halawatul iman, tuan-tuan. Ni kita nak kena pupukkan cerita tentang Ikramah ni. Bila masuk Islam, korban untuk Islam, korban harta, nyawa, bahkan untuk saudara dia. Allahu akbar. Ni yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, malam ni malam baru sampai di kota Madinah. Macam mana Ikramah mai jumpa Nabi SAW. Malam esok saya nak cerita tentang kedaulatan Islam di kota Madinah. Sebab apa Nabi hijrah ni? Tak lain tak bukan untuk menegakkan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kok mana pun itulah sempena hijrah ni, kita kena relik dengan zaman kita lah ni. Orang Islam, kita ajak semua orang Islam seramai mungkin. Jangan ramaikan musuh, biar ramai kawan. Untuk menangkan Islam, kena siasah. Kena ambil politik. Kena ajak orang. Ni, wajhus silmiah. Pangkah pah. Untuk apa dia? Untuk tegakkan Islam. Saya akan cerita esok. Sebab cerita esok, kuliah saya di markaz Sentua. Cerita kitab Amal Jama'i. Tapi saya nak relik dengan Amal Jama'i. Cerita beramal sebenar ma'al hijrah. Esoklah insyaAllah. Habis tak habis pun dikira shortcut ajalah. InsyaAllah. Saya jemput semua tuan-tuan pi. Untuk cerita macam mana Nabi boleh daulat di kota Mekah, di kota Madinah, insya-Allah. Wassallallahu wasallam ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masuk dah waktu. Betul. Dia tak boleh lama bid'ah. Sebab sekarang ni dia tak dapat apa. Tuan-tuan, saya nak kongsi satu amalan. Kita doa akhir zaman ni. Tuan-tuan jangan tinggal ayat kursi selepas mayang. Lepas mayang kalut macam mana pun baca ayat kursi tu. Tuan-tuan jangan jadi macam pok orang yang tak mau berzikir, tak mau baca Quran, tak mau baca doa, belah gitu lah. Tuan-tuan, lepas sembahyang fardu, baca ayat kursi. Sebab Nabi kata siapa yang mati selepas sembahyang baca ayat kursi, tak ada tempat lain dah melainkan tempat dia syurga, melainkan mati. Dia mati masuk syurga. Kita mati selepas Isya baca ayat kursi, mati lagi masuk syurga. Melainkan kita nak masuk syurga jangan jalan mati. Kalau esok lepas subuh baca ayat kursi, sekurang-kurang baca ayat kursi. Kita ni semua sibuk, tuan-tuan. Tapi jangan tinggal ayat kursi. Ini saya kongsi dengan tuan-tuan. Kita kena perkuatkan amalan dengan ikhlas saja. Orang istiqamah ikhlas saja. Yang syaitan tak boleh tipu dia, dunia tak boleh menguasai dia. Yang tu saya sebut. Tapi orang yang tak ikhlas, sebut malam ni, orang yang sebut pun tak buat, orang yang dengar pun tak buat, tak ada apa. Tak ada apa. Boleh dengar je tuan-tuan. Tinggal dia orang ikhlas istiqamah. Orang Islam kalau dia berjuang,
Kalimatullahi yang ulia untuk menegakkan Islam. Orang yang berjuang jalan Allah ni, orang yang menegakkan kalimah Allah yang paling tinggi. Hak tu orang yang berjuang. Ni berjuang kita ni untuk mati ni, ayat kursi jangan tinggal setiap kali selepas sembahyang. Cukup setakat tu malam ni. Saya minta maaf kalau ada kurang dan silap. Terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس كأبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي بلادنا يا الله وفي بلادنا يا الله وفي بلادنا يا الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.